أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. InsyaAllah kita sama-sama memulakan kuliah kita pada malam ini, majlis ilmu kita dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan Tuan Imam, yang dikasihi Tuan Bilal dan seterusnya ahli-ahli jemaah muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita dapat sekali lagi bersama-sama dalam siri insya-Allah mengenali para rasul sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim dan juga di dalam hadis-hadis yang sahih. Alhamdulillah, pada malam ni kita telah masuk di siri yang keempat insya-Allah. Kali yang keempat insya-Allah. Kita telah mulakan dengan dua kali mukaddimah tentang kisah-kisah nabi-nabi ni dalam Quran, dan kemudian kita telah masuk pada minggu lepas tentang kisah Nabi Adam nombor 1. Malam ni insya-Allah kita sambung lagi kisah Nabi Adam lagi, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi kita sebutkan bahawa dalam Al-Quran ni ada banyak kisah-kisah, ada kisah yang panjang, ada kisah pendek. Ada nabi-nabi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panjang lebar ceritanya, seperti kisah Nabi Musa, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Isa alaihissalam dan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada kisah yang diceritakan secara sederhana, panjang pun tidak, pendek pun tidak. Ada kisah-kisah yang sangat-sangat pendek, kadang-kadang disebut 2 kali saja. Sebagaimana Nabi Ismail, Nabi Ilyas, Nabi Zulkifli, semua tu pendek-pendek saja dalam Quran. Jadi pada malam ni kita mulakan dengan kisah Nabi Adam alaihissalam dalam siri yang kedua pada kali ini. InsyaAllah kisah Nabi Adam pada malam ni masih lagi tentang kejadian Nabi Adam. Tak masuk lagi kisah Nabi Adam tu. Dia ada beberapa kisah tentang Nabi Adam ni. Yang pertama sekali ialah kisah kejadian Adam, kejadian Nabi Adam. Yang keduanya ialah kisah tentang Nabi Adam dan juga Iblis. Dan yang ketiganya kisah anak-anak Nabi Adam di dalam apa ni, setelah diturunkan ke dunia. Dan kemudian yang terakhirnya kisah kematian Nabi Adam. Jadi kita ada 4 cerita tentang Nabi Adam ni yang besar. Kalau kita nak buat sat topik lah bab-bab kecil. Jadi malam ni kita masih lagi bersama-sama dalam kisah kejadian Nabi Adam, bagaimana Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam. Antara yang disebutkan dalam Al-Quran, kita ambil dalam Al-Quran sahaja, iaitu Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita sebut pada minggu lepas, bahawa Nabi Adam ni ataupun manusia ni dijadikan dengan beberapa keistimewaan daripada makhluk-makhluk yang lain. Makhluk yang lain yang tak muka bumi ni ada banyak. Ada jin yang tak nampak, kemudian ada pokok-pokok, kemudian ada binatang, dan kemudian ada benda-benda yang dipanggil benda-benda yang mati. Kita panggillah mati. Dalam bahasa Arab dia tak panggil mati. Dalam bahasa Arab dipanggil jamadat. Jamadat ni benda beku, benda tak bergerak. Tapi kadang-kadang bergerak juga, macam batu. Kadang-kadang bumi ni nampaknya tak bergerak juga. Sekali dia bergerak, habis runtuh habis lah kan. Mati orang. Dah puluh ribu lah rasa-rasanya kan. Malam ni tak, saya rasa lah kan. Tengah gali lagi di Turki dan juga Syria. Jadi kita doalah untuk mereka sama-sama insya-Allah. Kita tak boleh nak buat apalah kecuali ada kutipan derma, saya rasa lah untuk ni di negara kita. Jadi insya-Allah kita teruskan cerita pasal Nabi Adam ni sebagaimana cerita Allah Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran. Jadi cerita ni pentinglah bagi kita. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala tak sebutkan dalam Al-Quran ini kecuali benda penting. Perkara tu penting. Kalau tak penting tak cerita. Gitu. Itu kita punya kefahaman lah, keyakinan kita. Banyak perkara yang nak cerita atas dunia ni. Macam-macam perkara. Ada berapa milion tak habis. Kalau ikutnya, kalau kita kata
Tapi Allah Subhanahu Wa Taala hanya ceritakan kepada kita perkara-perkara yang kita rasakan bahawa benda itu adalah penting. Apa yang Allah Taala tak cerita tu mungkin kurang penting. Jadi antaranya ialah tentang kejadian manusia ni. Yang pertama sekali kejadian Nabi Adam. Kejadian Nabi Adam ni bagaimana kejadian dia? Daripada apa? Kita dah sebut hari itu, dan bagaimana startnya dah disebutkan oleh ulama-ulama tafsir. Yang keduanya ialah sifat-sifat manusia sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama yang kita sebut hari itu ialah dia ni boleh berfikir dan boleh belajar. Maknanya dia tak mati. Kalau macam ambuk, dia tak pandai. Sejak daripada dulu duduk atas pokok, sekarang duduk atas pokok, sampai akan datang duduk atas pokok, dia tak akan bertukar jadi manusia. Yang bertukar jadi manusia itu kata Charles Darwin saja. Tu orang-orang itulah kan, orang tak berapa betul tu kan. Jadi dia kata manusia ni daripada ambuk. Jadi lepas daripada ambuk ni kita jadi apa tak tahulah. Telinga kita jadi panjang, kita jadi makhluk angkasa selepas tu tak tahulah kan. Tapi manusia ni tetap manusia lah. Binatang tetap binatang. Binatang macam itulah zaman dulu, zaman sekarang mungkin keturunan dia macam mana kita tak tahulah kan. Dia jadi memoh gajah besar, lepas tu gajah kecil ke, itu terpulanglah kepada Allah Subhanahu Wa Taala nak tukar. Tapi manusia, binatang tetap binatang. Dia tak pandai. Tapi manusia ni, dia dalam istilah dia panggil natiq. Natiq ni ialah yang boleh berfikir. Jadi dia boleh berfikir, dulu masjid dia macam ni, nanti akan datang masjid tak macam ni lah kot. Masjid dah tahu kan di tepi rumah masing-masing, saya pun tak tahu macam mana masjid kan. Nanti kita datang ni naik kereta, nanti akan datang tak naik kereta dah, pakai tekan switch je terus muncul atas kursi tu. Contohlah kata, wallahu alam, orang tak pakai kapal terbang dah akan datang, pakai picit je sampai London. Picit switch je. Mungkin kita tak tahu kan. Tapi manusia tu dia boleh berfikir. Tu sifat manusia. Binatang tak ada sifat tu. Yang ketiganya ialah manusia ni Allah Ta'ala jadikan pelupa. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentang bapa kita, Abul Bashar, Nabi Adam alaihi salam. Dia ni Allah Ta'ala kan, dia dah start lupa dah. Siapa yang kata dia ni pelupa? Allah Ta'ala beritahu dia ni pelupa. Dia lupa. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala kata jangan pergi makan pada pokok ni, kemudian dia kata, Allah Taala sebut dalam Al-Quran, walaqad ahidna ila adama min qabl fanasiya. Allah Taala kata dia lupa. Adam lupa bahawa tak boleh makan pokok tu, tak boleh pergi dekat pokok tu. Jadi Allah Taala sebut dalam Quran, walam najid lahu azma. Dia maknanya Allah Taala kata kami tak dapati pada Adam itu ada keazaman keinginan, maknanya nak makan pokok tu. Tapi dia lupa. Jadi alhamdulillah Allah Ta'ala jadikan kita ni lupa. Kalau ingat semua benda, jadi pening kita. Ingat semua. Orang kita buat baik kepada orang, semua kita ingat. Orang buat jahat pada kita, kita semua ingat. Orang hutang pada kita, tak perlu tulis lah, ingat semua. Apa benda semua kita ingat. Pening jadi. Kita cerita hari tu Imam Syafi'i, terpaksa tutup telinga. Sebab apa? Banyak sangat benda dia ingat, jadi terpaksa takut dia lupa. Dia campur aduk jadi banyak sangat. Jadi akhirnya dia terpaksa tutup telinga separuh benda. Kemudian seterusnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan dalam Al-Quran lagi, ialah kita ni dimuliakan. Kita dimuliakan. Antara tanda kita dimuliakan dalam fiqh ni ialah bila kita mati, kita tidak jadi najis. Benda lain mati kena sembelih boleh jadi najis. Benda lain kalau mati tak sembelih jadi najis. Tapi ada benda sembelih pun najis juga. Gajah ke, harimau ke, apa lagi, ambuk ke, kita sembelih pun najis juga dia. Kucing ke, sembelih pun najis. Jadi ada benda tu najis tak najis dia tu, sebab dia akan jadi bangkai. Ada benda 3 saja yang Nabi SAW kata mati tak najis, iaitu ikan dan belalang dan juga manusia. Jadi maknanya kalau orang mati kita sentuh dia pun tak perlu mandi lah kan. Tapi orang kata tu kena mandi juga tu. Macam mana? Mandi tu bukan sebab dia najis. Mandi itu memang dah salah satu daripada ajaran syariat kena mandi untuk muliakan dia. Tapi keadaan-keadaan tertentu tak perlu mandi lah kan, kita tayamum je lah. Gitulah setengah-setengah keadaan. Jadi itu antara tanda Allah Ta'ala muliakan manusia. Antaranya lagi ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menyuruh malaikat ni sujud pada Adam. Itu tanda kemuliaan, simboliknya. Jadi sujud situ kan, ketika Allah wa izqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Ingatlah ketika Allah Ta'ala kata kami berkata kepada malaikat sujudlah kamu kepada Adam. Jadi sujud situ bukan sujud ibadat. Ulama semua kata macam itulah. Sujud situ, kalau sujud kita ni sujud ibadat, sebab tu tak boleh sujud kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
nak sujud mesti menghadap kiblat. Orang main bola, orang Arab masuk gol dia sujud. Tu orang Arab. Tengoklah dalam TV. Dulu saya biasa tengok TV, bukan suka tengok bola, tapi kalau di negeri Arab tu masuk gol dia sujud dengan sorok pendek dia itulah. Tu jangan tanyalah mazhab mana, ada wuduk tak ada wuduk. Tu jangan tanya saya lah tu tanya dia, tanya solah sebab dia yang sujud juga saya rasa. Sujud menghadap ke mana kiblat saya pun tak tahu jugalah kan. Itu tanya dia, tanya solah juga tanya salah lah. Kalau salah dia yang salah, bukan saja salah. Jadi sujud kepada manusia tidak boleh. Nabi SAW ada satu hadis dia kata, kalaulah aku ni diberi kebenaran untuk sujud kepada sesiapa manusia ni, diberi kebenaran untuk sujud, umat aku ni diberi kebenaran untuk sujud kepada sesama manusia, nescaya orang yang pertama sekali aku suruh sujud ialah isteri mesti sujud kepada suami. Itu maknanya hebatlah suami ni. Bukan tu isteri isteri tak ada malam ni kan, jadi kita cakap suami ni suami ni hebat lah. Isteri tu kena sujud. Sekarang ni bukan isteri sujud, kan, isteri menengkeng suami pula kan. Menengkeng apa benda lah kan. Syurga di bawah tapak kaki suami. Kena beritahu isteri macam tu. Bukan tapak kaki ibu dah. Bila kahwin lelaki, sebelum kahwin lelaki syurga bawah tapak kaki ibu. Dia kena cakap emak dia, kena dengar cakap lelaki lelaki mesti dengar cakap emak dia, perempuan mesti dengar cakap emak dia. Kalau tak derhaka lah tapi bila kahwin suami kena dengar cakap emak dia. Gitu. Isteri kena dengar cakap suami. Itu dia dah jadi terbalik lah. Tapi sekarang ni pula terbalik lah. Bila kahwin isteri dengar cakap suami, suami dengar cakap isteri. Gitu pula. Jadi terbalik habis atas dunia ni kan. Jadi itu tak betul lah. Jadi Nabi SAW kata, kalaulah aku ni, umat aku ni dibenarkan untuk sujud antara satu sama lain, nescaya orang pertama sekali aku suruh sujud ialah isteri mesti sujud pada suami. Sebab apa? Dia kata banyaknya sabar satu lah kan. Sabar tak kita ni, suami sabar pelaka tak kena marah macam mana pun tak ada lah orang cerai tiap-tiap hari. Kalau perempuan boleh cerai lelaki, saya rasa 3 kali sehari tak isteri kita cerai kita agak-agak lah kot penat jabat qadi kan, nak daftar. Kalau perempuan dia orang perempuan dengar dia marah kat saya nanti. Jadi Nabi Adam ini disuruh oleh Allah Taala suruh malaikat sujud kepada Adam. Tapi sujud situ ulama kata ialah sujud ikram, sujud untuk memuliakan, nak tanda bahawa kamu ni lebih rendah taraf kamu wahai malaikat daripada manusia. Macam mana pula orang manusia kan jahat, malaikat tak ada jahat tak malaikat mana ada jahat? Memang malaikat dia tak ada nafsu. Iblis pergi kepada malaikat pun tak boleh, tak jadi apa, tak lut. Macam serupa kita kata magnet dengan aluminium, magnet dengan botol ni, carilah magnet kuat mana pun dia tak boleh tarik botol ni. Dia boleh tarik besi je, kerja dia. Jadi manusia ni besi. Jadi malaikat ni botol. Jangan pula salah ambil kok cakap saya tu kata malaikat ni botol pula. Nak kata umpamanya iman tak macam tu lah. Jadi marilah magnet kuat mana pun, orang dulu panggil besi berani, betul tak? Zaman dulu kala, zaman sekarang ni saya sebut besi berani, orang semua budak-budak semua tak tahu apa benda. Besi berani tu ambil lekat pada besi barulah dia tarik. Kita ni besi, manusia ni besi. Jadi dia boleh ditarik oleh iblis. Jadi iblis tak kacau malaikat. Sebab itulah malaikat walaupun dia baik hebat dia pun dia ni plastik. Jadi plastik nilai dia rendah sikit, besi ni nilai mahal sikit. Boleh buat kereta tak boleh plastik buat botol je tak itulah ceritanya, sebagai contoh saja tu perumpamaan saja. Jadi akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala suruhlah malaikat ni sujud, usjudu li Adam. Tapi mereka ni dengar cakap, mereka dengar perintah fasajadu. Lalu Allah Taala kata illa iblis, melainkan satu saja yang tak nak. Illa iblis aba wastakbara, dia enggan, dia tak nak dengar cakap perintah Allah Taala, dan kemudian dia istakbara takabur. Dia rasa dia ni besar. Rupa-rupanya dia ni bukan malaikat padam pun. Dia ni sebenarnya adalah anak jin. Kalau ikut dalam ahli tafsir, dia kata macam mana pula dia ni iblis ni masuk syurga sedangkan dia ni jin.
malaikat semua tak ada masalah lah, kita faham lah. Tapi dia ni pula macam mana? Dia ikut cerita dia, ikut dalam tafsir Qurtubi, dia kata malaikat turun ke bumi, jin dah ada sebelum daripada manusia di atas muka bumi ni. Ni bukan Quran jangan salah pula ni. Ni ahli tafsir cerita, ahli tafsir cerita dalam Qurtubi, tafsir Qurtubi. Jadi dia sebut, dia kata sebelum daripada ni, atas muka bumi ni, bumi ni dah ada dah. Yang tinggal di bumi pada masa tu ialah jin. Yang lain-lain tu saya tak tahulah, dinosaur ke apa benda, mungkin aku tu macam-macam lah cerita kan. Tapi jin dah tinggal sini. Jadi sekali-sekala marilah malaikat tu, sebab jin ni suka bergaduh, dia kata. Jin bergaduh sama-sama dia. Jadi bila malaikat datang, semua pakat lari. Pakat lari, berhamburan dah lari, bertempiaran lari. Jadi akhirnya dia kata ni macam cerita sedap tapi bukan dalam Quran. Jadi malaikat pun tangkap lah. Kita nak kata apa, seorang seekor, tak tahulah kan, jin tu, anak jin tu, nama dia Iblis, nama dia. Dia pun angkat lah, masuk, ajak pergi duduk dalam syurga. Dia duduk bersama dengan malaikat, jadi macam jadi anak angkat malaikat. Jadi dia pun jadi baik, dia pun ibadat semua sekali. Bila akhirnya Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam alaihissalam, suruh sujud, dia tak nak sujud. Masa tu dia dah besar lah, tak tahu besar mana kan. Jadi cerita tentang Iblis ni insya-Allah kita akan ceritakan nanti pada masa bila masuk cerita dia, insya-Allah. Jangan ke mana-mana, insya-Allah. Mungkin dalam siri yang keempat, siri yang kelima, saya tak tahulah, tak berani nak janji. Jadi seterusnya itu cerita, dia kata kenapa suruh sujud tu, itu menunjukkan Allah Ta'ala nak memuliakan Adam dan juga anak-anak Nabi Adam. Kemudian di antara dalam Quran lagi yang ulama-ulama tafsir sebut kenapa tanda ni Allah Ta'ala ni muliakan kita ni, ialah nama dia taskhir. Nama dia taskhir ni maknanya tunduk, ditundukkan. Kita ni selalu sebut, selalu baca, kalau kita baca nak naik kereta, nak naik basikal, jalan kaki tak laku nak naik motosikal, nak naik kapal terbang, nak naik roket, tak tahulah orang nak naik roket tu, dia baca tak baca. Tapi kita baca doa kita panggil doa naik kenderaan. Subhanallazi sakhkhara lana hadza. Cuma dalam kapal terbang tu panjang sikit tak sempat nak hafal. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Yang depan tu subhanallazi sakhkhara. Perkataan sakhkhara tu maknanya ialah maha suci Allah Ta'ala yang telah menundukkan tu maknanya menjadikan kenderaan ni, binatang ini, apa-apalah besi ni, dia ni ikut dengar cakap kita. Kita suruh hidup, dia hidup. Kita tekan dia hidup. Hidup tu banyaklah complicated dalam tu kan. Piston tu bergerak totek tu kan. Macam mana boleh piston tu minyak masuk dalam tu lah, minyak hitam masuk berjalan tu, exhaust keluar ke belakang, macam-macam. Tu cerita dia. Jadi macam mana benda tu boleh bergerak semua tu? Kita kata saintis lah buat. Orang engineering buat kan, engineer kereta. Atau Allah Ta'ala beri otak kepada mereka, beri otak kepada orang engineer Toyota, engineer apalah macam-macam kereta lagi, Jaguar ke apa benda kan. Tu maknanya ialah, tapi manusia tak rasa benda tu. Jadi akhirnya benda tu boleh bergerak tu macam mana? Kita start dia bergerak. Macam mana kalau kita start semua tak bergerak atas dunia ni, kereta? Kan kita nak buat apa? Buang, letak tepi rumah dah buat sarang, buat benda rebang ayam. Dah kalau tak nak bergerak, walaupun mahal pun. Jadi dia ni ditundukkan oleh Allah. Sebab itulah kita baca doa tu supaya kita ingat subhanallazi sakhkhara. Jadi taskhir tu ialah salah satu daripada kurniaan Allah Ta'ala kepada manusia. Jadi Allah Ta'ala kurniakan kepada kita semua ni, kepada manusia saja. Dia tak beri kepada benda lain. Sebab itulah benda lain tak boleh guna benda lain. Yang boleh guna benda lain ialah manusia. Jadi tu dalam Quran sebut, dia kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Allah Ta'ala sebut, dan kami telah sakhkhara, dia Allah Ta'ala telah menundukkan untuk kamu, untuk manusia, semua benda, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Gajah, sebesar-besar gajah pun dengar cakap manusia. Sekali-sekali adalah juga dia tanduk manusia hok degil tu. Tapi banyaknya ialah manusia guna gajah. Tak ada atas dunia ni gajah guna manusia. Kenapa tu? Tengok-tengok gajah duduk atas ni, dia manusia duduk tarik kereta gajah. Dah kan.
Gajah tarik kereta manusia. Ikan paus ke macam-macam lah kita kata, yang besar-besar, yang kecil tu tak usah kira lah, yang kecil tu jadi makanan kita dan sebagainya. Itu tanda apa ni, itu sebenarnya kena ingat, itu adalah tanda manusia ni mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian seterusnya Allah Subhanahu disebutkan dalam Quran lagi, ialah antara tanda-tanda Allah Taala ni sayang pada manusia, jadi hebat manusia ialah dikirimkan rasul-rasul. Jadi maknanya rasul-rasul ni tak ada, binatang tak ada. Binatang ambuk ramai banyak-banyak di atas pokok tu, ada seorang tu rasul, tak ada kan. Ataupun kita kata ikan di laut tu, ada seekor ikan tu rasul. Jin pun tak ada rasul. Yang adanya rasul ialah manusia. Jadi manusia kerja dia ialah menjadi, Allah Taala pilih menjadi rasul untuk setiap umat. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula. Kita baca dulu ayat Quran ni. Allah Taala kata pada setiap umat itu, pada setiap bangsa itu kami telah utuskan rasul. Jadi mana itu tanda Allah Taala sayang tu. Beri rasul tu. Maknanya kita pun, kalau kita ni bila dapat nikmat, kita dapat Islam, kita dapat kenal agama, kita suka kepada agama, datang masjid, tu adalah tanda rahmat Allah Taala, tanda sayang Allah Taala pada kita. Bukannya tanda sayang Allah Taala ni, kita dapat 1 juta sebulan ke apa benda, tahu ada orang bukan 1 juta tau, bilion sebulan agaknya lah kan. Jadi maknanya orang yang macam tu bukan Allah Taala tanda sayang tu, sebab benda tu Allah Taala beri kepada manusia yang dia sayang, dia tak sayang. Orang kafir pun dapat hebat, tapi bukan tanda Allah Taala sayang pada dia. Tanda Allah Taala sayang pada kita ialah apabila Allah Taala tu beri agama. Para sahabat dulu, maknanya kalau kita tengok setengah-setengah mereka tu sangat-sangat miskin, sangat-sangat miskin, Abu Zar ke dan sebagainya. Jadi itu tanda Allah Taala ialah bila kita ni dapat agama, itu adalah tanda anugerah Allah Taala yang paling besar lah kepada kita semua. Alhamdulillah. Itu baru poin nombor berapa lah, poin nombor 1 lah malam ni saya rasa, iaitu tajuk dia ialah takrim. Kehebatan manusia ni Allah Taala hebatkan dengan menjadikan dia tu mulia. Seterusnya, perkara seterusnya, sifat-sifat ni, ini senarai-senarai lah saya kata, yang list perkara-perkara yang menjadi tanda, menjadi sifat kepada manusia yang tidak ada pada benda lain. Antara yang seterusnya ialah istiqnas, nama dia istiqnas. Istiqnas ni dalam bahasa Arab ni maknanya ginilah, lebih kurang nak cerita tak? Kalau dalam bahasa Melayu, kalau binatang, kita kata ada binatang yang jadi jinak lah. Ada yang jadi jenis yang tak jinak. Macam kita kata kalau kuda ada kuda telah dijinakkan, gitu. Jadi kita boleh guna kuda tu dan sebagainya. Ada kuda liar, kuda apa ni, kuda belang ke apa benda jadi kuda tu jenis liar yang susah nak guna, tak boleh nak guna. Tapi ada kuda jinak. Manusia ni, itu maksud perkataan istiqnas. Itu nak sebut perkataan istiqnas. Jadi istiqnas ni maknanya ialah berjinak-jinak. Dia suka untuk bersama-sama. Jadi kita tengoklah kan, binatang ni kan ada juga suka bersama-sama, tapi tak macam manusia. Manusia ni dia boleh bina kampung, dia boleh bina negara, dia boleh lepas tu dia suka pula, dia lantik pula salah seorang tu jadi ketua dia satu negara Brunei. Dulu besar negara Brunei ni, lepas tu ada Malaysia, ada Indonesia. Tu contohnya ialah manusia ni suka bersama-sama gitu. Sifat tu hanya ada pada manusia sahaja, dia tak ada benar. Itu nama dia istiqnas. Mudah mesra, dia ni suka bermasyarakat. Tu cerita apa ni yang disebutkan oleh Al-Quran secara umumnya lah. Seterusnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya ulama sebut ialah tentang apa ni, masalah kenapa Allah Taala jadikan kita ni, kenapa Allah Taala hidupkan kita kemudian matikan kita. Kita ni ada dua lah, hidup mati. Kalau tak ada hidup, tak ada lah mati. Sebab ada hidup, maka nama dia ada mati. Hidup ni ialah mudahnya bila roh berjumpa dengan jasad dia, berjumpa dengan jasad ni, berjumpa dengan body, material. Roh tak nampak, tapi material ni nampak. Material ni datang daripada mana? Datang daripada dalam perut ibu, gitu kan. Jadi kitanya akhirnya membesar. Jadi orang perempuan ada kilang dia, orang lelaki tak ada mengandung lah. Kalau ada mengandung tu pelik. Orang nikah sekarang ni tak tahu ambil mana anak tu. Orang gay orang panggil ni, laki kahwin lelaki, negeri orang putih tu. Tapi tengok-tengok ada anak, pelik juga anak yang ambil mana? Anak ambil jual tepi jalan ke mana, tak tahulah. Tapi tu maknanya anak tipu. Orang perempuan ada anak. Macam mana orang perempuan ni boleh beranak? Macam mana kilang dia tu?
Siapa yang buat kilang tu? Allah Subhanahu Wa Taala. Kilang manusia. Akhirnya ada lahir 2, ada lahir 1, ada tak ada lahir, ada 8, ada 15, tak tahulah macam-macam lah kita kata. Jadi kilang tu dia sebutkan sini ialah Allah Ta'ala lahirkan, di situlah berjumpanya, tempat berjumpa di antara ruh dengan jasad. Dah sampai 120 hari Nabi kata ruh pun datang, malaikat pun datang bawa ruh. Lalu dijumpakan dengan jasad tu, dia pun hidup. Jantung dia berdegup, akhirnya dia pun besar 9 bulan, dia pun keluar. Lepas daripada tu 80 ke 60 ke ikutlah ketetapan dia, akhirnya dia pun mati balik. Mati tu sebenarnya hanyalah berpisah saja. Berpisah. Ruh kata aku nak balik dah. Ruh kata kau duduk sini lah. Jadi kita pun panggil yang tinggal tu mayat. Mayyitun. Gitu kan. Jadi mayyitun tu kita pun dah tak ada nyawa, buat apa lagi dah, tanam lah dah kita pun buku semayang, mandi-mandi, bungkus semayang, kita hantar ke kubur lah, tanam lah. Lepas tu ruh pun datang balik. Tu jadi masa tu yang dia ditanya, itu dia kata itulah manusia. Jadi benda lain tak ada macam tu. Malaikat dia bukan macam tu, dia tak ada mati, tak ada dia tu kan, dia tak ada kahwin, tak perlu beranak, tak perlu apa. Allah Ta'ala cerita macam tu. Jadi Allah SWT kalau kita baca sebut dalam surah Al-Mulk, khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum. Tu dia sebut itu. Allah Ta'ala jadikan manusia ini, hidup mati manusia ni adalah untuk mencuba liyabluwakum. Jadi cubaan tu itu kena ingat tapi manusia banyak lupa lah. Lepas daripada hidup pergi ke sana kemari dah, pergi sekolah, lepas tu jadi pergi kerja ni lupa semua dah. Ni hidup ni cubaan, akhirnya jadi dia seronok mati baru nak ingat balik. Tak ada terlambat. Jadi yang terakhirnya yang ulama sebut tentang manusia ni, yang sebut dalam Quran ialah bahawa kita ni dulunya ruh kita ni. Ruh kita ni dah ada lama dah. Sejak daripada zaman Nabi Adam lagi. Sebab tu kita panggil alam dulu, dia panggil alam arwah, dia panggil. Arwah ni maknanya ialah ruh-ruh maknanya. Ruh ni apa ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran dalam satu ayat dia. Kita semua dulu ruh-ruh kita ataupun zuriat-zuriat kita ni, bukan zuriat ni maknanya zuriat ke bawah, zuriat ke atas kita dulu, di alam kita dulu. Dipanggil kita ni dah ada di dalam tulang belakang Nabi Adam alaihi salam. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Tu ayat dia. Ayat ni ceritakan tentang, iaitu sebenarnya kita dulu dah ada. Jadi kita ni memang semua dah ada dalam apa ni, tulang, kita panggil tulang belakang. Jadi Allah SWT keluar kita semua tu. Kita semua dulu duduk dalam tulang Nabi Adam tu, ruh-ruh kita tu. Jadi Allah Ta'ala kumpulkan semua, kemudian Allah Ta'ala pun tanya kita. Apa soalan Allah Ta'ala kepada ruh-ruh kita dulu? Allah Ta'ala tanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhan kamu? Allah Ta'ala tanya, hei semua ruh-ruh semua, aku ni Tuhan kamu kan? Gitu. Jadi kita pun jawab pada masa tu, qalu yes, itu bala, betul, kau Tuhan kami. Jadi Allah Ta'ala kata selepas daripada tu, antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kenapa Allah Ta'ala buat macam tu? Kenapa buat panggil ruh tu, cabut ruh semua tu, kemudian Allah Ta'ala tanya tu, kenapa? Allah Ta'ala kata antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, supaya kamu nanti pada hari kiamat nanti kamu tak boleh dah nak jawab kami tak tahu. Kami tak tahu apa? Kami tak pernah pun mengaku. Jadi kita dah mengaku dah. Mana kita semua ni mengakulah ruh-ruh kita ni. Cuma bila hidup tu jadi macam-macam lah. Bila dah berjumpa ruh dengan jasad ni, macam-macam kita guna jasad ni. Jasad ni kita guna mana. Akhirnya lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah bila tanam tu, ruh tu tak boleh diterima kan. Disebutkan hadis, tak boleh diterima oleh langit. Gitu. Sebab itulah yang duk musim tu dekat kubur tu. Tu bukan cerita Piramli tu, tanya kan, roh hantu-hantu. Jadi orang kata kau kat dia kubur ni ada hantu tak? Betul ke dok? Hantu kat lain tak ada hantu, dalam tandas semua ada hantu tak? Kalau ikutnya kau nak kata jangan masuk tandas, tu mana lagi ada hantu? Ada semua jin ni kan.
Tempat-tempat dia ada tempatnya dia suka, pasar dia suka, Nabi kata. Jadi jangan pergi pasar semua. Sekarang ni supermarket ada kan, dalam supermarket SKS ke apa benda, kalau ikutnya pasar banyak tu kata, banyak jin. Tapi kita bukan tak boleh pergi, ada doa dia, baca doa dia, pergi je. Gitu. Dalam tandas masuk je, kubur pergi je. Jadi takut buat apa? Cuma ulama kata, bila ruh-ruh orang yang tak beriman ke ataupun orang jahat ke tak diterima oleh langit, jadi duduk mus di situ, dia pusing-pusingnya tu. Jadi kita pun rasa, jadi takut buat apa ruh tu? Kalau kita takut pada ruh yang dikubur tu, maknanya takutlah kepada orang yang tak Islam, yang teruk tu kan, sebab ruh itu jahat dah. Gitulah maksudnya. Jadi tak perlu takut. Jadi lepas ni bukan suruh pergi kubur semua, nanti tapi dah nak macam mana cerita macam tu lah kan. Tiap-tiap hari tengok movie, tengok cerita, kalau kubur hantu, gitu. Daripada dulu lagi tau, daripada kecil-kecil lagi sampai kita mati macam tu duk ceritanya. Jadi tempat lain macam tak ada kubur, macam tak ada hantu. Itu ceritanya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah ambil janji daripada kita semua. Sebab itulah manusia ni jangan nak lari lah. Kamu semua dah mengaku dulu kan, buat lupa pula gitu. Jadi itulah cerita lebih kurang pasal sifat-sifat manusia, sifat-sifat anak-anak Nabi Adam dan juga anak-anak Nabi Adam yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan dalam Quran. Sekarang kita pergilah pula kepada kisah Nabi Adam dengan iblis ni. Ni bab yang kedua lah kita kata. Tadi cerita pasal kejadian, ni kita cerita tentang masalah ni kan. Jadi iblis ni, iblis ni saya dah cerita tadi. Siapa iblis ni? Sebagaimana menurut sebahagian daripada ahli tafsir. Tapi yang pasti iblis ni dia bukan malaikat. Kana minal jin. Dalam Quran sebut dia ni daripada jin. Dan kemudian jin ni pula diciptakan daripada api. Siapa yang kata dia diciptakan daripada api? Dalam Quran sebut. Dalam ketika iblis tak nak sujud kepada Adam alaihissalam, lalu Allah Subhanahu Wa Taala tanya, "Hei iblis, kenapa kau ni sombong tak nak sujud ni? Kenapa kau ni?" Dia kata, "Ya Allah." Dia takut pada Allah. Dia tahu iblis ni takut pada Allah kan. Yang tak takut pada Allah ni manusia. Macam jahat-jahat tu siapa? Fir'aun Fir'aun melampau-lampau dia. Sampai dia kata ana rabbukumul a'la. Aku ni Tuhan yang paling tinggi. Sebab itulah iblis macam tabik sikit kepada Fir'aun. Sampai dia kata, kau ni hebat, kau ni mengaku jadi Tuhan. Aku pun jahat-jahat, aku pun tak mengaku jadi Tuhan. Tu cuma aku tak dengar cakap Tuhan je. Tu jadi sebab tu dia respect lah kepada Fir'aun. Jadi ketika iblis ni sebut, Allah Ta'ala tanya dia, kenapa kau tak nak sujud? Dia jawab, khalaqtani min nar. Dia kata khalaqta, dia sebut tu perkataan tu. Dia kata kau jadikan aku, maknanya dia mengaku Tuhan, kau yang ciptakan aku daripada api. Kenapa aku nak sujud kepada satu benda yang kau jadikan daripada tanah? Jadi dua sifat yang berbeza lah. Api ni memang sifat dia gitu lah. Orang kata lah, orang kata ni mana api, cuba ambil api tu, api tak pernah nak turun ke bawah lah. Kita nyala susu ke mana, cucuh ke mana pun kan, ambil nak naik ke atas juga dia. Kata ulama saintis sebab dia panas, dia haba, dia nak naik ke atas gitu. Tapi sifat api memang macam tu, dia sombong kan. Kita suruh turun ke bawah pun, cuma ambil dapur gas di rumah tu pusing ke bawah tu. Pusing dapur gas, macam mana pusing dapur gas yang melekat tu, tak apalah, pusing lah. Pusing dia naik lagi, naik ke atas juga api tu. Tapi tanah tau, tanah dia baik. Tanah ni kita lontar, kita ambil tanah getir sikit, lambung ke atas, turun balik ke bawah. Tu kata tanda tanah ni dia merendah diri. Tanda api ni dia sombong sikit, dia tak dengar cakap. Jadi Allah SWT dia pun katalah, kau jadikan aku, dia mengaku daripada api. Jadi sebab antara sebab iblis ni tak nak sujud kepada Adam ialah kerana dia kata masalah kejadian. Jadi kejadian ni lah, kalau ikut kita ni, kadang-kadang manusia ni sama-sama dia, kenapa dia sombong? Kita rasa sombong kenapa? Antaranya ialah masalah kaya miskin tak kita tengok orang tu, kita rasa kita kaya sikit, dia tu miskin, sombong terus. Padahal kaya je pun bukan apa pun kan.
kalau mari gempa bumi 7 Richter habis kan, mati juga dengan tersepit celah apa, celah simen tu kan, mati. Kaya pun mati, miskin pun mati kalau tersepit tu kan. Kalau accident mati juga kan. Tu kan yang baru apa ni dekat highway dekat saya tu, kereta cak dia, kereta cak apa ni, kereta cak Omaha tu, Allah, cak seladang, cak kerbau, kereta cak kerbau ni, terbakar elok-elok je kan, 1,5 juta ke benda, tak tahu harga tak. Benda kereta cak seladang tu, cak Matador tu kan. Jadi Lamborghini tu kan, terbakar malah elok-elok dia kata dekat highway tu, dekat Pahang tu baru ni. Tak kira. Jadi maknanya yang kaya pun boleh mati, yang miskin pun boleh mati. Naik kereta benda kancil, kereta kecil kita Picanto ke mati juga kan. Jadi maknanya ialah sama je kaya miskin. Jadi kenapa orang tu bila dia kaya jadi sombong? Itulah masalah dia. Tu antara kan, ini baru semua jadi daripada tanah. Jadi kalau kita fikir macam tu, manusia pun dia boleh sombong kerana benda yang Allah Ta'ala beri kepada dia kan. Padahal asal dia tu dalam Quran sebut berkali-kali, bukankah asal kamu ni air mani? Air mani ke? Air mani tu keluar daripada tempat yang sama, keluar najis tak campur situ tau, kotor lah maknanya kan. Orang tak baik air ni, orang minum air mani kotor kan, orang kata basuh kan, geli tengok. Tapi itulah kita, sebab tu kita jadi suci. Yang ulama kata, sebab itulah ulama kata, ulama fiqh lah kata kan, air yang keluar daripada kemaluan manusia semua najis kecuali satu, air mani. Air mani tak najis. Kenapa air mani tak najis? Sebab kalau dia najis, makna kita seketul ni najis ni. Padan lah. Nak kita seketul, nak mandi pun tak jadi tau, basuh pun tak jadi, kita ni najis. Macam kita basuh babi lah tak. Basuh babi macam-macam mana, babi tu seekor tu najis juga macam-macam mana pun, pusing-pusing pun kan. Kalau kita tangan kita kena najis, kita boleh basuh sebab kita ni suci. Jadi macam tu dia kata, manusia ni suci sebab itulah air mani tu suci. Jadi semua orang terjadi daripada air mani. Dia tak ada jadi daripada buluh kot ni. Keluar kot buluh betung ke apa benda orang panggil kan. Anak buluh betung, darah merah semua. Orang kata darah merah, darah hijau, darah biru, darah putih, darah apa tu kan, Langkawi Mahsuri tu kan. Itu cerita dah ya ketok tu kan. Darah manusia tu merah semua. Kalau tak ada darah mati. Jadi maknanya ialah kita ni dari segi kejadian sama saja daripada Nabi Adam semua, daripada mani semua. Jadi kenapa nak sombong? Iblis ni macam logik juga dia nak sombong kalau ikut logik. Sebab apa? Khalaqtani min nar, dia kata. Kau ciptakan aku daripada api. Ni dari tanah, ni Adam ni. Kenapa kau nak sembah dia? Kenapa kau nak sujud pada dia? Nak hormat pada dia? Kata iblis, logik juga kalau ikut orang sekarang ni. Tu tak cerita kaya miskin lagi hebat lagi dia duduk dalam syurga lebih lama daripada Nabi Adam lah kalau ikutnya. Tapi dia dah di kafir. Allah Ta'ala kata oleh kerana dia takabur maka dia jadi kafir. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Lalu jadilah dia orang kafir. Mana terus cop terus. Awak tak boleh masuk dalam syurga, tarik balik pasport, turun awak tu. Gitu terus. Dah. Dia pun tapi ada masa lagi, ada tempoh masa lagi. Apa dia? Apabila dia halau tu, dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala satu benda. Jadi kita tak cerita yang pokok-pokok kan, yang pokok dekati pokok tu kan. Itu kita cerita sekarang ni ialah masalah ni kemudian lah cerita tu. Ni apabila iblis ni tak nak sujud je, nak dihalau daripada syurga, dia pun berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia respect Allah kan, memang dia tahu Allah ni Tuhan kan. Kita je manusia je yang kadang-kadang tak berapa betul sikit ni, yang kadang-kadang lebih jahat daripada iblis ni. Iblis tahu, cuma dia minta pada Allah lah. Dia kata ni, dia kata apa dalam surah Al-A'raf, depan-depan surah Al-A'raf ni, insya-Allah boleh tengok. Allah Subhanahu Wa Taala sebut qala rabbi, dia kata wahai Tuhan, dia kata fa anzirni ila yaumi yub'atsun. Boleh tak Tuhan? Allah lah yang kata ya Allah, dia kata ya Rabbi, dia panggil Tuhanku, dia kata boleh tak kau bagi aku ni hidup, dia kata sampai yub'atsun, yaumi yub'atsun, sampai kepada hari kiamat. Tu permintaan dia tahu Allah Ta'ala ni bagi tak bagi, mana dia minta dulu. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Quran tu, dalam surah Al-A'raf, Allah Ta'ala pun berkata qala fa innaka minal munzirin.
okeylah, Allah Ta'ala kata. Okeylah tu saya tambah ni. Kata na'am, ya apa semua dia kata, Allah Ta'ala kata kepada dia, kamu aku beri tempoh, kata. Mana beri tempoh? Bagi kehidupan sampai hari kiamat. Mana umur dia pun jadi panjang. Jadi Nabi Iblis tu, Iblis yang duduk dengan Nabi Adam tu, Iblis tu lah sekarang ni masih hidup lagi. Dia duduk mana, tinggal di mana, tinggal di Genting Highland ke, tinggal di Bermuda Triangle ke, tu tak tahu duduk mana tu. Tak payah carilah lah. Kemungkinan tengok-tengok mari duduk tepi Beribi, mana tahu kan. Dia ni Iblis tu masih hidup lagi tu. Tua mana dia, sebab apa? Dah ribu-ribu tahun dah masih hidup lagi. Apabila dia masih hidup, maka ada banyak hasil tu. Apa lagi dia minta pada Allah Subhanahu Wa Taala? Kita nak dengar ni dialog ni di antara Iblis dengan Allah Taala ni, kena datang minggu depan insya-Allah. Tunggu insya-Allah, sama-sama kita akan jumpa lagi pada hari Rabu insya-Allah. Lepas maghrib kita tengok apa cerita dia dengan Allah Taala ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.